Pernah kena kacau tak? Pernah. Pernah kan? So, kepada para wanita sekalian, janganlah kacau-kacau influencer agama ni. Okay? Tolonglah. Kami pun nak jaga diri kami juga. Jadi korang kacau-kacau. Korang tak ada live ke apa? Malulah sikit. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Borak Tarbiyah. Saya Anik Muhai sebagai hos anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap, sebuah pertubuhan yang komited menjadi sahabat asnaf di seluruh dunia, yang mana mereka membantu golongan asnaf fakir dan miskin, anak yatim, warga emas, OKU dan juga mangsa bencana. Sumbangan anda, kita dapat menjayakan misi membantu mereka. Sedekahlah, tak kisah 5 ke 10, 20 ringgit, 50 ringgit ke, terpulang. Yang penting seikhlas hati. InsyaAllah, jom kita menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Baik, insyaAllah. Hari ini kita membawakan satu topik yang tak asing lagi dengan individu yang dekat sebelah sana, yang orang kata apa, mengenai medan dakwah ni. InsyaAllah kita memang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Adnin Ruslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam sikit, salam berkat Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Wah, sama lagi kita. Okey, baik Ustaz. Hari ini kita akan bawakan tajuk Sejarah Penubuhan Tarbiyah Sentap. Ramai yang mungkin tahu kan, Tarbiyah Sentap, TS kan. Apa ya sentap tu kan? Jadi insyaAllah kita akan bawakan jawapan-jawapan daripada Ustaz Adnin untuk sajikan kepada kalian semua. Ready Ustaz? Ready. Let's go baby. Bismillah. Soalan yang pertama Ustaz, cuba Ustaz cerita sikit, macam mana tarbiyah sentap ni lahir? Takkan tiba daripada kecil, baby dah terfikir kan? Mana tahu. So mungkin apa sejarah awal penubuhan tarbiyah sentap ni? Cuba Ustaz kongsikan. Ketika umur saya 21 Tahun? 21 tahun, ada 2013. Tentu saya baru balik Malaysia daripada Mesir. Masya Allah. Saya nampak ada satu kelompongan dalam dakwah di Malaysia, which is kita kurang tokoh muda yang betul-betul buat dakwah secara terus terang tanpa berselindung. Sebab ketika tu saya nampak kebanyakan pendakwah-pendakwah muda ni dia berkias-kias dalam nak menyampaikan kebenaran. Mungkin sebab takut hilang follower ke apa, saya pun tak tahu. So ketika tu saya mula buat blog. Sebab saya nak cakap pun tak pandai dah tu. Orang pun tak kenal saya. So saya buat blog. Segala benda yang saya nak sampaikan, saya tulis dalam blog tu lah secara terus terang. Apa yang haram saya cakap haram, apa yang halal saya cakap halal. Dan fasa awal tu blog saya tu tak ada orang baca lah. Sampailah tiba-tiba blog saya tu ada beberapa artis-artis share. Terkejutlah juga saya. So daripada blog saya tu tak ada orang baca, sampailah tiba-tiba yang masuk dalam blog saya tu 1 juta. 1 juta pembaca kan. 1 juta views lah. Terkejutlah saya. So akhirnya daripada tak ada orang komen kat blog saya, tiba-tiba sampai beratus-ratus komen. Dan ramai yang komen, terima kasih, saya tersentap baca tulisan awak. Tersentuh baca tulisan awak. Tersentap, tersentuh, tersentuh, tersentap. So kat situlah dapat idea. Nak buat tarbiyah sentuh macam tak senonoh. So saya buat tarbiyah sentap, which is tarbiyah sentap tu bukanlah tarbiyah dengan cara sentap, bukan. Tapi tarbiyah sentap adalah bila kita baca something, kita tersentap. Itu je lah maksud saya kan. Start tu saya tukar nama blog saya daripada adninroslan.blogspot.com, saya tukar kepada tarbiyahsentap.com. Di situlah permulanya nama tarbiyah sentap tu. Dan setelah itu saya mula buat Facebook tarbiyah sentap, Twitter tarbiyah sentap, Instagram tarbiyah sentap. Dan pada akhir 2014, ketika itu buku pertama saya, Tarbiyah Sentap. Nama tu? Buku pula? Saya jadikan buku. Saya compilekan tulisan-tulisan dalam blog saya menjadi buku Tarbiyah Sentap. Dan buku itulah yang alhamdulillah membina nama saya dengan izin Allah. Buku tu terjual lebih daripada 100,000 naskah ketika itu. Dan start daripada duit keuntungan buku itulah akhirnya saya menumbuhkan satu syarikat
Sentap Presiden Berhad. Dan di situlah bermulanya legasi Tarbiyah Sentap ni. Masya Allah. Saudi. Jadi pada 2013 Ustaz dah mula untuk menubuhkan orang kata apa? Tarbiyah Sentap tapi unofficially lah. Tapi bila hujung 2014 memang dah naik nama tu. Alhamdulillah. Dengan buku pertamanya. Buku pertama. Masya Allah. Tahniah Ustaz. 100,000 buah naskah. Alhamdulillah. Kalau dekat Malaysia ni 37.2 juta rakyat Malaysia, makin banyak. Masih banyak lagi kan. Maksudnya tak ada tinggi tu. Tak ada tinggi. Betul, tak ada tinggi tu kan. Panjang perjalanan tu. Tapi insyaAllah saya doakan moga Tarbiyah Sentap ni berjalan lancar, maju dan insyaAllah boleh bantu masyarakat dalam dunia dakwah. Baik. Tadi Ustaz kata tubuhnya Tarbiyah Sentap untuk orang kata apa, nak berdakwah. Sebab Ustaz kata tadi dakwah ni anak-anak remaja ataupun mungkin golongan-golongan belia ni takut nak berdakwah kat media sosial kan. Berhati-hati, terlalu sangat. Sampai terma dakwah pun jadi macam Islamofobia dah. Jadi dakwah ni memang susah. Kalau ikutkan kisah Nabi sendiri dekat Taif, Nabi kena halau kan. Nabi diugut bunuh, sahabat Nabi pun kena baling apa? Bila berubah kan, dihukum untuk murtad, letak batu besar dekat sampai mati kan. Tapi nak kata kalau ikutkan sekarang ini dekat Tarbiyah Sentap, apa pula jenis cabaran yang Ustaz hadapi? Yalah nak berdakwah kan. Pertama sekali cabaran time awal-awal saya buat Tarbiyah Sentap. Time tu saya tak kahwin lagi. Okay. So time tu bayangkan umur saya 22 kan. Dan ketika tu tak kahwin lagi, rasa-rasanya apa cabarannya? Wanita. Exactly. Okay. Ramai gila perempuan kacau. Dan saya sangat tak suka benda tu. Saya sangat cringe bila perempuan-perempuan DM saya kacau, saya acah-acah nak mengorat saya. Ada, saya baru habis ceramah, ada perempuan call ajak berzina. Mana dia dapat nombor saya pun saya tak tahu. Dan so benda tu saya rasa macam rosak ni, rosak. Saya rosak, diorang pun rosak kan. Dan saya nampak untuk pendakwah muda, cabaran terbesar adalah perempuan lah. Dan ramai yang fail benda ni. Saya tengok juga dekat beberapa influencer-influencer yang nama dia orang buruk disebabkan benda ni. Sebabkan tak jaga ikhtilat dan sebagainya. So saya cakna benda tu. Dan apa yang saya buat selepas itu, selepas macam-macam cabaran perempuan ni datang, saya kahwin lah. Lepas saya kahwin, alhamdulillah tak ada siapa kacau sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So itu cabaran antara cabaran pertama lah. Cabaran kedua dalam saya nak buat Tarbiyah Sentap ni adalah nak membina tim yang baik lah. Mana-mana organisasi ataupun mana-mana syarikat kan, susah nak cari tim yang baik ni. Dan nak mengurus tim tu pun susah. So cabarannya itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur Allah hadirkan saya kawan-kawan yang baik, tim-tim yang baik. Tak ada yang sempurna. Tetapi yang saya nampak pada tim saya, semuanya belajar untuk menjadi yang terbaik. Dan benda itu membuatkan saya happy lah. Okay. Baik. Terima kasih Ustaz. Saya nak ikut balik lah mengenai cabaran Ustaz ketika nak tubuhkan TS ni. Antaranya wanita. Nabi pun kata fitnah terbesar adalah wanita. Dan wanita pun boleh terima hakikat yang you guys, kalian ni sebenarnya perempuan ni dia boleh pilih nak jadi senjata iblis untuk merosakkan lelaki ataupun nak menjadi asbab kejayaan umat Islam. Masya Allah. Betul. Sebab siapa yang melahirkan para nabi? Wanita. Siapa yang pertama kali mati syahid? Wanita. Wanita hebat sebenarnya. Kalau dia pilih untuk ikut cara hidup Islam lah. Tapi kalau dia pilih untuk ikut nafsu dia, dia akan jadi senjata iblis untuk merosakkan para lelaki. Pernah kena kacau tak? Pernah kan? So kepada para wanita sekalian, janganlah kacau-kacau influencer agama ni. Okay? Tolonglah. Kami pun nak jaga diri kami juga. Jadi korang kacau-kacau, korang tak ada live berapa, malulah sikit. Teruskan. Okay, baik. Terima kasih Ustaz mesej tu. Akhirnya ada juga yang sampaikan. Okay, saya dapat ikut satu lagi yang mana Ustaz kata nak urus tim memang susah kan. Mana-mana, bukan dalam bidang Islamik pun sebenarnya. Dalam mana-mana management pun nak uruskan tim susah. Tetapi
Alhamdulillah seka-seka ustaz yang ustaz pilih masing-masing tak sempurna tetapi belajar untuk jadi yang terbaik. Dan mungkin itu antara rahsia Tarbiah Sentap kekal sampai sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Saya pun tak sempurna juga. Saya pun sedang berusaha menjadi yang terbaik. Masya Allah Ustaz kita dalam pelbagai kelemahan yang saya ada. Allahu Akbar. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Ini baru sikit-sikit, tak pedas lagi. Okey, boleh tak Ustaz kongsikan apa perasaan Ustaz moment first time yang Ustaz rasa TS tu dah buat satu perubahan baru dalam komuniti? Kongsikan satu dan macam mana rasa itu Ustaz? Pertama sekali yang saya rasa macam aku kena buat benda ni ialah bila saya tengok penulisan blog saya ramai baca dan ramai share. Sebab saya punya penulisan sebenarnya agak direct. Yang betul saya kata betul, yang salah saya kata salah, tak berlapik lah terus terang. Which is ketika itu tak ramai yang berani buat macam tu. Nak cakap couple haram pun tak berani, nak cakap pasal ikhtilat pun tak berani. Tapi ketika tu saya Bagi. Dan amazingly rupa-rupanya ramai masyarakat yang ternanti-nanti mana tu. Alhamdulillah. Sebenarnya mereka dahaga kan. Mereka tak faham agama. So bila dapat seorang figure yang terus terang cakap benda tu, diorang rasa mudah faham, mudah ikut. So bila blog saya tu ramai orang baca, benda tu membuatkan saya rasa, aku kena buat benda ni. Orang dah hagakan benda ni rupanya. Selama ni kita takut orang tak terima. Rupa-rupanya masyarakat sangat dahagakan benda ni. Ramai sangat DM saya, wallahi ramai sangat DM terkesan dengan tulisan-tulisan. Dan saya bersyukur pada Allah lah. Sebab antara doa saya setiap hari ialah, ya Allah jadikanlah aku ni asbab hidayah untuk seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. So bila kita dapat jadi asbab perubahan orang lain tu, benda tu membuatkan saya rasa so meaningful lah. Hidup saya lebih rasa bermakna. Dan antara momen juga ialah bila saya keluarkan buku pertama saya itulah. Saya ni bukan penulis yang hebat. Buku first saya tu pun banyak typo. Banyak cacat celah lah. Kalau nak bash tu memang orang boleh bash lah. Dan kalau orang bash saya pun saya terima. Saya rasa, aku memang layak ni bash. Tapi buku tu terjual 100,000. Saya macam, Dan dia jadi satu fenomena time tu dekat sekolah-sekolah. Budak-budak berebut baca. Dan ketika tu, sekali lagi saya buat kesimpulan, sebenarnya masyarakat dahaga kan dakwah ni. Orang kata, orang zaman sekarang malas nak membaca buku-buku agama. Orang sekarang ni malas nak baca. No. Mereka sebenarnya dahagakan buku-buku agama. InsyaAllah. Jadi Ustaz kata mengenai buku Tarbiah Sentap jadi satu pencetus kepada penggerak dakwah yang di Tarbiah Sentap. Yang kedua Ustaz kata dekat blog tu sendiri Ustaz nampak masyarakat ramai yang dahagakan benda ni. Dan saya pun sebenarnya nak kongsikan pada kalian semua penonton, saya pergi talk di sekolah-sekolah menengah khususnya dan IPTA pun dah mana-mana IPT, mereka kalau sebut Tarbiah Sentap, Ustaz Anin tu maksudnya nak kata kenal daripada akarnya dan kenal medan dakwah ni. Kalau ikutkan penuh lah sekolah yang saya pergi kenal TS, kenal lagu TS. Alhamdulillah. Dari situ sebenarnya kita dapat nampak betul lah masyarakat dahagakan benda ni Ustaz. Alhamdulillah. Dan moga kita dapat teruskan bersama lah Ustaz. Amin insyaAllah. Okey, kita ada banyak lagi nak grill Ustaz dengan game lagi. InsyaAllah Ustaz, kita berhenti kejap dan berehat seketika, kembali selepas ni insyaAllah. Podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiah Sentap. Saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menuai hasil sedekah kita di akhirat nanti melalui kempen tajaan barangan basah bersama Yayasan Izi Prihatin. Besar pahala bila kita bersedekah, lebih-lebih lagi memberi makan kepada anak yatim. Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sedekahlah berapa yang kita mampu, RM10 ke, RM20, RM50 ke, terpulang. Yang penting dengan sedekah kita harapkan rezeki kita diberkati dan rasa cukup dengan keberkatan kita berkongsi rezeki. Anda boleh bank in ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiah. Saya Anik Wahai sebagai hos anda dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Adnan Roslan atau lebih dikenali dengan Ustaz Mim ke, Ustaz Netflix ke,
Banyak ustaz mitos, macam-macam gelarannya. Dan Alhamdulillah sebenarnya ustaz, gelaran tu bagi saya lah, bila ada anak muda golongan beli yang memperkenalkan diri ustaz dengan nama yang bagi saya nama popular tu, bagi saya nama yang orang kata apa, senang lah diingati sebenarnya kan. Dan sebenarnya nampaklah mereka sebenarnya dekat dengan ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, ready soalan seterusnya? Ready. Untuk topik sejarah perubahan tabir sentap ni, saya nak tanya ustaz lah, siapa, kalau ikutkanlah dalam kalangan kita bukanlah mengidolakan kan, inspirasi kita daripada insan-insan hebat. So kalau ustaz sendiri, siapa antara pembakar semangat ustaz dalam menubuhkan dan membangunkan tabir sentap ni? Pertama sekali, pembakar semangat saya adalah saya nak masuk syurga. Hasrat tu lah. Okay. Saya buat benda ni sebab saya nak masuk syurga. Sebab saya ni banyak dosa, banyak kelemahan, banyak aib. Orang kata, alah, kalau banyak dosa kau tak layak buat dakwah. Padahal Allah kata, kalau buat dakwah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan baiki kamu dan ampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya apa? Dah tahu banyak dosa lagi lah kena buat dakwah. Sebab ganjaran dakwah ialah Allah akan baiki diri kita dan ampunkan dosa kita. So pemangkin semangat saya first kali, memang saya buat dakwah ni bukanlah sebab nak acah-acah baik ke, acah-acah alim ke, bukan. Tapi saya sedar saya ni tak baik, saya sedar saya ni banyak kelemahan, banyak dosa. Itulah yang menyebabkan saya lagi bersungguh-sungguh buat dakwah dengan harapan Allah baiki diri saya, Allah ampunkan dosa-dosa saya, dan mudah-mudahan dakwah saya yang kecil ini menjadi asbab perubahan bagi orang lain juga. Itu first. Yang kedua, yang menjadi pembakar semangat saya juga adalah mak bapak saya lah. Sebab saya punya semangat dakwah ni sebenarnya saya terinspirasi daripada mak ayah saya lah juga sebenarnya. Diorang punya semangat dakwah tu berkali ganda lebih dahsyat daripada saya. Walaupun umur mereka macam sekarang, mak ayah saya dah umur 59 tahun. Mereka lahir tahun 1964. Dah tua lah basically. Bayangkan umur macam itu, patutnya pencen, rehat. Tapi diorang punya kesungguhan dakwah lagi dahsyat daripada saya. Macam saya bagi ceramah sebulan dalam 20 tempat misal kata kan, pun saya dah rasa penat. Sangat-sangat penat. Tapi mak ayah saya, diorang punya kesibukan tu lagi sibuk daripada saya. Pergi sini, pergi sana, urus orang ni, urus orang tu. Balik rumah menangis kadang-kadang kan. Tapi sikit pun orang tak mengalah. So saya pernah tanya mak ayah saya, Umi, Abah, kenapa tak pencen je? Rehat kan? So jawapan orang, kerehatan kami adalah husnul khatimah. So diorang dah decide bahawasanya hidup ni adalah perjuangan. Selagi tak mati, selagi itulah mereka perlu berjuang. So benda tu membuatkan saya rasa malu pada diri sendiri. Kalau saya yang muda ni tak bersemangat untuk dakwah, umur baru berapa saya ni, 31 tahun ni, tapi malas bagi banyak alasan untuk dakwah, saya rasa malu. So sahabat sekalian, patutnya lah time kita muda ni lah kita lebih all out dalam dakwah, all out dalam menuntut ilmu, all out dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Sebab Allah akan tanya apa yang kita akan guna pada waktu muda. Wallahualam. Masya Allah Ustaz. Saya terkesan dengan satu ayat Ustaz baca, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yang mana apa? Kalau kita berdakwah dan beramal soleh ni, Allah akan perbaiki diri kita dan ampunkan dosa kita. Sebab sekarang ni, kalau ikutkan lah kan, saya tanya budak-budak lah kan, ataupun diri saya sendiri pun, saya rasa macam tak layak nak buat dakwah sebab banyak dosa. Tapi sebenarnya mindset tu salah. Kita ni semakin banyak dosa dan semakin kita perlu sebarkan kebaikan. Betul. Untuk Allah bantu diri kita, perbaiki diri kita. Masya Allah Ustaz. Yang kedua Ustaz kata, ibu ayah Ustaz kata, lihat kami husnul khatimah. Saya tengok ada satu video tu dekat YouTube kan, yang dekat TikTok pun, Allah yarham Ustaz Sobri. Ustaz Sobri kan, Masya Allah, meninggal dalam keadaan bagi ceramah, yang mana saya pun mengimpikan benda tu. Tapi kita tahulah amal kita pun tak banyak lagi kan. Dan insyaAllah benda tu sebenarnya husnul khatimah ni ramai yang bercita-cita nak kan, matilah keadaan baik. So dan insyaAllah Ustaz, kita sambung soalan seterusnya. Apa pesanan Ustaz kalau ikutkan kan, mereka yang nak buat dakwah ni, diorang kan nak, tapi kadang diorang tak ada team, tak ada circle. So apa pesanan Ustaz untuk diorang kat luar sana dalam menubuhkan medan dakwah
Khususnya nak buat tim dakwah lah. Ya, betul. Okay, kepada anak-anak muda yang bercita-cita nak buat satu tim macam tarbiyah sentap ke apa-apa lah kan. Pertama sekali, kita kena ada guru yang mentarbiyah kita. Sebab takut-takut bila kita hanyut dalam dunia kefamousan dalam keadaan kita tidak ikut tarbiyah, hanyut dia macam layang-layang yang terputus tali. Ikat diri kita dengan tarbiyah seperti mana layang-layang tu terikat dengan tali tu. Tinggi mana tu pergi, Kawal. dikawal. Sebab bila kita lari daripada tarbiyah, putus layang, habis, hanyut lah. Tu pertama sekali. Sebelum kau nak buat dakwah, sebelum kau nak bina nama kau ke apa, ikat diri dengan tarbiyah, ikat diri dengan guru yang kita boleh rujuk, yang kita sentiasa bersedia menerima teguran daripada mereka. Okay. Yang kedua, saya punya cadangan kalau nak buat satu tim dakwah ke apa, ikhlaskan niat. Buat bukan untuk famous. Sebab biasanya ramai orang berhenti separuh jalan sebab dia tengok tak ramai orang follow, views tak banyak, so dia rasa macam malas lah buat benda macam ni. Padahal kita buat dakwah ni bukan untuk diterima orang, kita buat dakwah ni untuk diterima Allah kan. Tapi bila orang tak terima kita, kenapa kita berhenti? So bermakna kita tak ikhlas. Betul tak? Betul. So buat je, buat. Ada masa je, insya-Allah Allah akan bagi kesan dia. Okay, teruskan. Contohlah, saya bagi contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal dalam keadaan orang tak terima dia. Dia dihalau daripada negeri dia, tempat dia mengajar. Guru dia pun tak terima dia. Orang kata dia sesat. Negeri dia duduk tu pun tak terima dia. So dalam keadaan dihalau, tengah jalan, dia tengah sedih, dia doa, ya Allah, kalau kematian ni baik untuk aku, matikanlah aku. Sebab dia tengah terlalu sedih ketika itu. Ditakdirkan on the way, sedang mencari tempat yang nak menerima dia tu, sebab kena halau, on the way tu meninggal. Tapi apa jadi lepas dia meninggal? Sampai sekarang karya dia, Sahih Bukhari tu adalah karya yang sahih, paling diguna pakai selepas Al-Quran tu, Sahih Bukhari. Betul. Ketika dia hidup mungkin orang tak terima dia, tapi dengan keikhlasan dia, selepas dia mati, sehingga sekarang orang guna, orang syarah, orang sebarkan. So itulah the power of ikhlas. So kepada anak-anak muda yang nak bangunkan organisasi dakwah, nak buat tim dakwah ke apa, first thing first, ikhlaskan dirilah. Dan yang ketiga, cari tim yang betul lah. Dia apa-apa kalau kau nak buat satu kumpulan ni, cari orang yang betul-betul ada visi misi perjuangan, passion yang sama seperti mana korang. Okay, wallahualam. Masya Allah Ustaz, itu banyak dah poin penting kan untuk siapa yang nak tubuhkan medan dakwah, tim dakwah. Pertama sekali kita kena kita kena cari guru. Umpama tali yang boleh tarik kita, menjaga kita daripada tersesat jauh. Yang kedua, kita perlu betulkan niat, tajdid niat, bukan untuk famous. Betul lah Ustaz, sebut pasal tu kan, kadang saya post tu kan, saya ada macam terkecewa juga lah, kenapa video tak naik lah, kenapa kan. Tapi sebenarnya kita kena recheck balik lah, niat kita buat video untuk apa. Kalau kita buat untuk manusia, untuk views dan sebagainya, percayalah dia takkan dapat istiqomah, konsisten tu. Yang ketiga, kita kena cari tim yang betul. Betul lah Ustaz. Kalau ikutkan tim yang betul, macam saya sendiri pun pernah juga berada dalam satu circle. Saya nak buat benda ni, tapi yang lain macam tak nak buat. So dia jadi macam susah, stres. Stres, susah. Nak mengurus manusia ni susah sangat. Kan? Kalau kita rasa macam nak mengurus manusia tu senang, cuba dulu. Jangan hanya cakap sahajalah. Okay, baik. So Ustaz sebagai bos mungkin boleh kongsikan lah kan macam nak urus manusia. Sebagai bos sebagai bos dalam nak handle staff ni, saya terus terang cakap, saya bukan bos yang baik sangat pun. Saya pun banyak kelemahan. So yang ni belakang-belakang ni staff-staff ni ramai ni. So kepada semua staff, saya minta maaf lah atas segala kelemahan yang ada. Okay. Saya cubalah jadi yang terbaik, dan saya cuba menunaikan hak. Dia simple je muamalat ni, ialah
kita tunaikan hak kita. So saya sebagai bos, saya cuba sedaya upaya tunaikan hak. Kita bagi gaji di waktunya. Saya jarang, sepanjang 9 tahun ni, saya jarang bagi gaji lambat. Saya rasa tak pernah lah. 23-24 hari bulan tu biasanya semua dah masuk dah. InsyaAllah. Dan setiap tahun saya cuba naikkan gaji staff. Dan setiap tahun ada bonus. Pada masa yang sama, saya juga bina satu ikatan ukhuwah dengan staff saya. Sebab saya sebenarnya tak suka panggil staff tau. Saya suka panggil team lah. Sebab tanpa diorang saya tak boleh survive juga. Dan kami saling memerlukan each other. Tapi dalam nak bina company ni, syarikat ni, apa-apa, biasalah tu ujian kan. Orang keluar masuk, mana-mana pun. So kadang-kadang pergolakan yang berlaku dalam mana-mana company ni, dia satu peringatan lah daripada Allah untuk kita perbaiki. Kena check lah. Macam naik kereta, naik Tak budget. sekali tu kita ni bunyi macam pelik. Rupanya dalam tak servis. Baru perasan servis. Sama juga kita dah buat, ada ujian. Ujian tu sebenarnya Allah nak kita check balik. Selama ni aku ada salah ke? Apa kesilapan yang aku buat? Baiki diri, cuba jadi lebih baik. InsyaAllah boleh pergi jauh. InsyaAllah. Itulah sikit sebanyak. Orang kata apa? Dengar ya semua tim Ustaz Anin So orang kata kita perlu sebenarnya saling bantu-membantu kan. Tim. Bila kita sebut mengenai tim dan juga sebagai bos, bos yang anggap sebagai staff sebenarnya beza. Bila bos anggap tim tu adalah betul-betul tim, ingin menggerakkan dia bersama jauh, kita tahu semangat dia macam mana, bawa bersama. Siapa yang nak apply kerja, bolehlah DM Ustaz Anin. InsyaAllah saya akan reject. Okay, baik. Time. Okay, baik Ustaz. Kita ada banyak lagi nak goreng Ustaz ni. Dan insyaAllah kita berehat sebentar, kembali selepas ini insyaAllah. Sahabat semua, ini yang terjadi akibat barangan makanan semakin mahal sehingga kita tak mampu menampung anak-anak yatim yang terlalu ramai. Kos tanggungan pun semakin bertambah dan membuatkan pusat pelindungan anak yatim terpaksa mencatu makanan mereka untuk menampung kos pengurusan operasi. Sekarang ini, Yayasan Izi Prihatin menjalankan kempen tajaan barangan basah bagi 5 buah rumah anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin. Sasaran 5 rumah anak yatim ini akan mendapat bantuan bekalan makanan secara konsisten setiap bulan. Itu peranan mereka. Anda boleh bersama membantu dengan menyalurkan sumbangan ke nombor akaun yang tertera. Jangan lepaskan peluang bersedekah kerana sedekah itu banyak pahalanya. Tak kisah berapa jumlah sedekah kita sekalipun, yang penting ikhlas dan moga ianya membantu kita di akhirat sana. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam rancangan Podcast Borak Tarbiyah bersama dengan saya Anik Muhai sebagai hos anda. Dan kita hari ini bersama dengan panel Ustaz Adnin Roslan. Ustaz, kita dah minum tadi kan? Dah makan, dah ada jamuan-jamuan, dah kenyang sebenarnya. Dan kita nak goreng Ustaz lagi. Untuk soalan yang seterusnya, yang ini ramai yang nampak, sedar tentang logo TS tu. Saya pantang Ustaz, kalau tengok pedang ni saya macam, so logo TS tu ada pedang. Saya cuba Ustaz kongsikan maksud sebalik logo tu. Boleh? Saya terinspirasi dengan dua benda lah dalam buat logo Tarbiyah Sentap ni. Pertama daripada lagu Intim. Kata ibarat pedang yang tajamnya bisa membunuh lawan. Lagu Intim lama kan. So nak kata sebenarnya kata-kata dan penulisan ni tajam. Dia tajam yang boleh membunuh lawan. So sebenarnya penulisan ni adalah senjata terbaik untuk kita sedarkan masyarakat. Penulisan. Kedua, saya terinspirasi dengan Syed Qutb dan Al-Atas. Syed Qutb. Bukan Syed Naqib Al-Atas. Syed Naqib. Ini Syed Qutb. Seorang penulis Fi Dhilal Al-Quran. Dan Ma'alim Historik. Banyak lagi kitab-kitab dia, buku-buku dia yang sangat memberi inspirasi pada saya juga. Yang mana dia mati dalam penjara. Dan dia ada satu kata-kata yang lebih kurang dia, mungkin kau boleh membunuh aku, tapi kau tak boleh membunuh penulisan aku. Dan walaupun dia telah meninggal dunia, sampai sekarang penulisan dia dibaca
disyarahkan, dibincangkan, Hebat. dan ramai yang dapat manfaat daripada penulisan beliau. So di situ saya dapat inspirasi buat logo Tarbiyah Sentap. Pedang tu ialah nak kata penulisan ni sebenarnya diibarat pedang yang boleh Potong. membunuh lawan. Bunuh lawan. Kita boleh menghakis jahiliah, menentang ideologi sesat ni, liberalism, pluralism, hedonism, melalui penulisan. Masya Allah. Jadi kita dah tahu dah logo Tarbiyah Sentap pedang tu melalui orang kata apa? Kata-kata yang boleh membunuh pihak lawan. Tajam. Kata-kata itu lebih tajam daripada batu pedang. Saya ambil nukilkan tu dalam buku pertama saya. So ada dah related dengan TS. Alhamdulillah. Okey, baik. So selain menyanyi Zat, dalam Tarbiyah Sentap kita ada macam-macam sebenarnya kan jalan yang alternative way untuk tarik manusia, masyarakat dalam jalan dakwah. Selain daripada menyanyi, TS provide servis apa lagi sebenarnya? Okay, pertama dalam Tarbiyah Sentap ada publication, buku, which is kami menerbitkan buku. Alhamdulillah sepanjang tempoh 9 tahun ni dah lebih 700,000 naskah terjual. Alhamdulillah, Masya Allah. A big achievement. Alhamdulillah. So ni satu achievement yang saya bersyukur lah. So 700,000 naskah terjual dalam tempoh 9 tahun. Alhamdulillah. Yang kedua, kami dakwah melalui records. Kami ada first tadi apa? Tarbiyah Sentap Publication. Yang kedua Tarbiyah Sentap Records. Tarbiyah Sentap Records ni kita buat lagu lah. So kami dah menerbitkan 7 album, pelbagai single dan juga lagu-lagu cover. Di YouTube total views lebih 70 juta. Dan lebih 25 lagu-lagu Tarbiyah Sentap pernah trending di YouTube. And Alhamdulillah. Dan lagu-lagu Tarbiyah Sentap dah menjadi siulan lah pada anak-anak muda. Saya bersyukur sangat. Yang ketiga, kami ada Tarbiyah Sentap Merchandise. Kami buat baju-baju, tote bag dan sebagainya. Yang keempat, kita ada Tarbiyah Sentap Production. Kita buat servis production lah. Kita nak buat video, kita buat short film, kita buat sketsa dan juga servis-servis yang lain yang berkaitan dengan production. Yang kelima, kita ada Tarbiyah Sentap Consultancy, which is kita bagi ceramah di sekolah-sekolah, di universiti, korporat dan sebagainya. Nak kata selagi mana ada saluran yang kita boleh masuk untuk dakwah, kita masuk. Ada orang tak suka dengan ceramah, kita bagi buku. Tak suka buku, kita bagi lagu. Tak suka lagu, kita bagi short film. Tak suka apa-apa yang kita boleh kembangkan ataupun kita boleh salurkan dakwah di medium tersebut, Tarbiyah Sentap akan cuba sedaya upayalah untuk buat. Masya Allah. Wallahualam. Kalau kita tengok Ustaz, ada publication, ada records, production, merchandise, consultancy. Betul lah, kalau orang tak suka membaca, boleh dengar lagu. Tak suka lagu, boleh pakai baju, produk ke apa kan. Tak suka baju, boleh. Tak suka baju, boleh pakai short film. Sebab Tarbiyah Sentap memang pakai. Tarbiyah Sentap memang gunakan bermacam-macam jalan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita tengok kan, kita tengok dekat sini macam mungkin ada lagi ke tak lepas ni? Selain daripada 5 mungkin belum dibincangkan. So mungkin adalah jawatan kosong lagi ke apa? Boleh di Ustaz ni. Nanti Ustaz nak reject. Okay Ustaz, soalannya seterusnya. Cuba Ustaz kongsikan Ustaz. Sepanjang 9 tahun kan, apa kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh TS sejauh ni? Top 3 lah, kita tahu banyak kan. Kita nak top 3. Pertama yang saya sebut tadi, kejayaan terbesar Tarbiyah Sentap setakat ni dah lebih 700,000 naskah buku terjual. Yang kedua, lebih daripada 25 lagu kami pernah trending di YouTube dan tontonan dah melebihi 70 juta. Dan yang ketiga, antara kejayaan terbesar Tarbiyah Sentap ialah kami dah berjaya masuk lebih daripada mungkin 2,000 institusi seluruh Malaysia. Masya Allah. Dalam tempoh 9 tahun. 2,000 institusi seluruh. Alhamdulillah. Sebenarnya sikit tu. Sikit. Dan kat Malaysia ni ada berapa ribu lagi? Berapa puluh ribu. Mungkin ratus ribu. Kita baru usaha sikit je. Banyak lagi kerja yang kita perlu buat. Panjang perjalanan Panjang lagi perjalanan. So this is the top 3 lah.
700,000 naskah terjual buku dan 25 lagu trending dengan kumulatif dia 70 juta dengan 2,000 institusi lebih top show kan. Alhamdulillah, ini satu kejayaan yang patut dibanggakan oleh Alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi Ustaz, kita nampak kejayaan je kan. Kalau ikut kejayaan kita bangga. Maksudnya macam yelah, it is an achievement. Tapi kalau kita selidik, kita telusuri kan, cuba Ustaz kongsikan sikit momen-momen yang pahit dalam dakwah bersama BTS. Mesti ada kan. Kalau dari sudut company-nya pernah kena tipu lebih RM300,000. Tipu? Scam duit lah. Orang ambil buku tak bayar. And RM300,000 saya rasa pernah ada kerugian total dalam RM300,000. Boleh tahan banyak tu. Ya. Antara ujian yang pernah saya lalui juga ialah seorang kawan saya ni, dia memang merayu. Dia kata syarikat dia berhutang sekian-sekian, so dia nak pinjamlah duit saya. Dia nak pinjamlah duit daripada Sentap kan. Dia kata hari Khamis dia bayar balik. Dan tu hari Isnin tak selesai. Sampai sekarang tak bayar. Dah berapa lama tu? RM50,000 kat dia pinjam. Dah bertahun dah? Dah lebih 5 tahun. Boys, lama pun tak. Dan langsung tak kontak sampai sekarang. Meninggal kawan. Tak, hidup lagi. Hidup lagi ya? So, tapi nak buat macam mana kan? Saya pun malas nak. Saya malas nak pun orang kata. Kontak kan. Saya kalau boleh tak cakap sikit kat dia, tolong bayar hutang. Aku pun dah lupa nama dia. Oh, ingat. Oh, okay, sabar nanti lu. Tak apalah kan. Okay, tapi itu antara ujian lah. Okay? RM50,000 dah 5 tahun tak bayar. Saya rasa dia lupa tu. Tak. Ingatlah, adalah masalah dia. Dia memang scam. Okay, dia memang scam. Rupanya bukan saya seorang kena scam ni. Wow. Ramai juga. Tapi itu dari sudut company lah. Tapi ujian dari sudut dakwah ni, kena kutuk, kena bash, kena fitnah tu biasa. Tapi saya tak anggap benda tu sebagai ujian tau. Sebab dipuji pun ujian juga. Betul. And bagi saya bila kena kutuk, kena bash ke apa semua tu, saya suka ambil sebagai pengajaran. Yelah, kita bukan perfect sangat pun. Betul. Nabi pun kena bash. Kita siapa tak kena bash? So bila kena bash tu, muhasabah lah ni. And ada orang selalu bila kena bash, dia tak nampak salah dia. Kalau saya punya pendekatan, kalau saya kena bash, saya akan minta maaf. Dan saya akan cuba muhasabah tim dan muhasabah diri saya sendiri. Okey, kita ada tersilap pendekatan, kita ada tersilap cara, tersilap tulis, tersilap info. Minta maaf, jangan ulang, terus maju ke hadapan. Basically macam tu lah. Itu antara tips yang mungkin kita boleh guna untuk meredakan sesuatu masalah lah kan. Yelah, working as a team sebenarnya kena banyak berbincang kan. Dan kita perlu betul-betul decide bersama. Baik, soalan yang seterusnya Ustaz. Semenjak Ustaz setakat ni di TikTok berapa juta followers Ustaz? 2.2 juta followers di TikTok. Alhamdulillah. Di Instagram dah 600 lebih. 697,000. 697,000, Masya Allah kan. Di dunia je tau. Yalah, dunia je tu. Fir'aun banyak follower juga. Betul, tak masuk juga kan. Seram tu dengar tu. Follower tak menjamin syurga. So jangan ingat follower banyak tu dah baik sangat. Tak pun. Faham lah. Ujian je tu. Okay, kalau ikutkan dengan jumlah followers macam tu, so Ustaz pergi mana-mana mestilah orang kenal, nak cakap gambar semua tu kan. Dan ada tak satu situasi bila ada orang, pernah tak orang datang jumpa Ustaz dan dah lama tak tegur, kawan lah mungkin, lama tak tegur, tiba-tiba datang buat macam friendly kan. Dan apa reaksi Ustaz dan tu kalau ada? Saya jenis yang Raihkan orang? raihkan orang. Sebab saya ada satu prinsip hidup. Kita buat baik kat orang tu buat baik pada kita ke tak, itu belakang cerita. Dan pada masa sama, kalau kita terbuat salah, kita minta maaf lah. Orang tak nak maafkan belakang cerita. So kalau tiba-tiba ada member dah lama tak jumpa, tiba-tiba bila kita dah naik jumpa ke apa, saya sangka baik je. Mungkin selama dia sibuk. Dan tu jadi free, tak ada masalah.
It's normal, it's normal. Saya Ustaz tak boleh Ustaz. Tak boleh. Yang saya tak boleh, kalau tak jumpa, lama tak jumpa, ada message ceria gila, nak jumpa, dan dia tak bagi tahu kenapa nak jumpa, dia kata sebab rindu. So saya dah penat nak jumpa, jual insurans. Punya member. Cakap lah awal, saya dah ada insurans. Saya bukan nak kata jangan ambil insurans, jangan. Bukan. Saya memang ambil insurans. Anak untuk isteri saya semua. Tapi kau bagi tahulah nak jumpa tu sebab apa? Faham? Dah tahu pula. Aduh, kabut dah. So, ini datang-datang insurans. Insurans, lepas tu bila kita tak nak, sebab sekarang tak kontak lah. Tak guna betul lah. Janganlah macam tu sebagai nasihat saya lah kepada penjual insurans. Bila nak jumpa member tu, bagi tahu kenapa. Betul. Orang tu datang daripada jauh kadang-kadang. So, bagi tahu aku ada insurans, aku nak jumpa kau, nak explain. Kalau kau berminat, jom jumpa. Betul. Macam tu lah, profesional sikit. Ini datang tunjuk. Datang tunjuk. Semua yang berjaya close deal insurans dengan saya, semua yang dia bagi tahu saya, dia datang tu memang nak promote insurans. So saya, okay, aku memang nak. Jom. Yang scam-scam macam ni, yang datang tak pernah. Tak bijak lah, tak bijak. Geram. Datang-datang tu lah. Ingat tips dia, datang kawan lah dulu kan. Ni datang-datang. Sabar je lah member kan. Sabar. Okay Ustaz, sebelum kita rehat, saya nak tanya lah. Setakat yang followers tak ada kan, bukan semua suka kita kan dekat social media. Ada yang follow kita sebab nak attack kita. Ada yang follow kita tapi betul-betul memang nak menjatuhkan dalam keadaan yang kita tak sangka. Dia kawan tapi lawan. So macam mana Ustaz yang ada kritikan, tomahan negatif pula? Dia ada beza teguran dan tomahan. Okay, kalau teguran, saya sangat appreciate. Contoh, saya pernah tersalah sampaikan satu ilmu. And which is benda tu saya cakap Nabi buat, tapi sebenarnya tu Nabi tak buat benda tu. Ada orang tegur saya dekat story, and apa Ustaz ni sampaikan benda yang salah. Ini ke Ustaz macam tu lah. A bit kasar juga teguran dia tu. Apa saya buat? Saya PM dia cakap, terima kasih, kalau kau tak tegur aku, boleh jadi sampai bila aku ingatkan benda aku cakap tu betul. Thank you. Dan apa lepas tu saya buat? Saya delete video lama, saya buat video baru, saya bagi tahu yang video sebelum ni saya salah. Sebab apa? Sebab dah memang salah. Memang salah, mengakui lah salah. So sebenarnya be humble ni takkan membuatkan kita hina. Faham. Ramai orang ingat bila kita mempertahankan kesalahan membuatkan kita nampak mulia. Tak. Tapi bila kita be humble, terima teguran, berubah, itu yang membuatkan kita jadi lagi mulia. Okay? So kalau saya berinteraksi dengan teguran yang memang betul saya salah, cara saya berinteraksi ialah saya akan cepat-cepat perbetulkan kesalahan tersebut dan berterima kasih kepada orang yang menegur tersebut. Adapun kalau kita deal dengan orang yang benci kita, which is kita tak salah tapi dia dah memang benci kita, apa nak buat? Tak payah layan lah. Betul tak? Tak payah layan. Kenapa kita perlu fokus pada orang yang benci? Mungkin ramai lagi orang yang mendapat manfaat daripada apa yang kita buat. Betul. Fokus pada yang menghargai tu. Kadang-kadang kita fokus pada yang tak menghargai, lepas tu stres orang-orang, sedih. Kenapalah semua orang tak sayang aku? Padahal ramai je orang yang terima kita, sayang kita kan. So fokus pada yang menghargai kita tu. Antara tips yang berguna sebenarnya untuk saya juga. Terima kasih Ustaz. So kalau kita ikutkan teguran, cepat-cepat betulkan dan terima kasih pada si penegur lah. Dan kalau ada tomahan, tak payah layan. Sebab fokus pada orang yang hargai kita. Itulah yang saya rasa macam saya rasa bersemangat nak buat dakwah ni. Dengan Ustaz ni. InsyaAllah. Okay. Anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan ada game dengan Ustaz Anin selepas ini. Kita lihat sebentar. Ada perkara yang anda hajatkan, nak mudah urusan. Antara tipsnya ialah bersedekah. Ramai yang ambil mudah perkara ni. Tapi hakikat sedekah itu sebenarnya memudahkan urusan seseorang. Sekiranya ada di antara kita yang berhajat, insya-Allah akan termakbul asbab sedekah kita. Yang paling best, sedekahlah kepada anak yatim kerana Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Bahkan jarak antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti 2 jari sahaja di syurga nanti.
Jom berkongsi rezeki, bersedekah dengan memberi makan anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin melalui kempen tajaan barangan basah. Yayasan Izi Prihatin menjaga 5 buah pusat jagaan anak yatim dengan menyediakan bekalan makanan setiap bulan. Antara rumah anak yatim terlibat ialah Rumah Anak Yatim Tasawur Islam Perak dan juga Rumah Anak Yatim dan Asnaf Teratak Ummi Taman Melewar Batu Caves. Antara barangan dapur yang diagihkan ialah ayam, ikan, daging, telur, sayur, beras dan lain-lain. Jangan lepaskan peluang untuk bersedekah. Semoga dengan sedikit sumbangan kita ni, ia mampu memberi harapan buat anak-anak yatim dan asnaf yang diuji. Bahkan ini antara ladang pahala untuk kita tuai di akhirat nanti. Jom kita berkongsi rezeki. Kalau bukan sekarang, bila lagi tuan-tuan? Klik link di bawah atau bank in ke nombor akaun yang tertera. Sedekahlah semampu kita. Alright, kembali kita bersama dalam rancangan Podcast Borak Tarbiyah. Bersama saya Anik Muhai sebagai host anda dan panel kita untuk hari ini ialah Ustaz Adnan Ruslan. Ustaz, dah bagi tanda semua dah settle Okay, insyaAllah. Hari ini kita akan main untuk segmen kali ini Borak Tarbiyah punya card game. Ini adalah soalan-soalan yang kita nak drill panel kita. Tapi untuk kali ini, saya pun kena drill samalah. Kita ada dekat sini ada 2 deck of cards. Saya akan, Ustaz akan bagi kad dekat saya akan pilih dan saya akan bagi kad kat Ustaz pilih. So kita tengok soalan yang kena dan kita kena jawab soalan tu. Syarat dia Ustaz kena cong dulu. Weh, kita tengok Ustaz ni boleh zoom in macam mana Ustaz cong Oh dah itu main ni apa dah? Main trop tu Saya power. Okay. So, are you ready? Let's go. Saya, okay. Ustaz pilih dulu. Ni sebenarnya. Ni saya punya. So kena pilih satu lah. Saya ambil paling bawah lah kot. Okay, Ustaz ambil bawah. Senang. Okay. Saya pula ambil satu. Okay, Ustaz dulu. Saya baca. Saya baca lah. Saya baca, saya punya. Okay, untuk Ustaz. Apakah impian anda sewaktu kecil yang sudah anda capai sekarang? Senangnya tu. Okay, apa dia? Saya daripada darjah 1, cikgu tanya nak jadi apa. Saya cakap nak jadi ustaz. Betul? Wallahi. Wow. Daripada saya kecil. Saya tak tahu kenapa. Mungkin saya terinspirasi dengan mak ayah saya kot. Oh ya, faham. Sebab mak ayah saya daripada saya kecil, saya tengok diorang sangat rajin berdakwah. Mendidik kan. So saya daripada kecil, orang lain nak jadi doktor, pilot, bagai semua. Saya nak jadi ustaz. Daripada dulu. Tapi ketika itu di kepala saya nak jadi ustaz yang ada madrasah tahfiz. Dan saya mengajar Quran. Oh, faham. Itu impian saya ketika kecil lah. Yang tu belum tercapai lagi. On the way ke? Saya sebenarnya masih berhasrat sebelum saya mati, at least saya nak buka 10 sekolah. Wow. Saya punya antara impian saya sebenarnya. Masya Allah. 10 sekolah? 10 sekolah sebelum saya mati. Targetnya. Lama lagi tu insyaAllah. Maksudnya lama lagi tu boleh lagi tu Ustaz kan? Doakan. Amin insyaAllah. Kalau Ustaz kata dah tercapai Ustaz, saya dulu macam kecil doktor Ustaz. Okey lah, doktor cinta lah. Tapi insyaAllah lah, dalam education insyaAllah. Tu on the way. Doakan. Doktor apa benda-benda tak boleh dah. Okay, saya pula. Okay. Ustaz baca. Ni saya kena baca. Okay, untuk saya. Beri satu perkataan yang describe tentang anda. Susah tu. Tenang. Walaupun saya orang kata apa, jujur cakap lah, saya kalau jumpa orang, kalau diorang akan datang tu automatik luar dekat saya. Mungkin sebab saya nampak macam cool kot. Tapi pendengar yang baik lah. Mungkin lah. Saya pun tak ada nak kata pendengar yang baik sangat kan. Cuma orang senang untuk meluah. Dan saya pun sebenarnya ada je waktu cemas. Tapi waktu cemas tu tidaklah mengganggu orang lain. Kalau Ustaz sendiri? Apa saya punya describe diri saya? Satu perkataan. Stres. Okay, sebab apa tu? Tak tahu lah, saya cepat stres sebenarnya. Saya sebenarnya baran. Sebenarnya. Okay. Tapi alhamdulillah lah, saya dah lama lah tak betul-betul marah orang. Faham. Tapi saya banyak kalau saya tengah marah pun saya akan stres. So biasanya kalau orang nampak saya, mata saya banyak berkerut. Kadang kalau orang saya datang office kan, tiba saya kata, ni okey tak? Ada masalah ke? Muka macam ada masalah je. Tapi itulah, kadang-kadang saya pun tak tahu saya stres sebab apa. Banyak sangat benda kat kepala. Okay. Sebab tu kalau perasan, antara cara saya heal diri saya lah daripada stres ni,
siapa yang kenal saya tahulah saya suka pergi pecel lele, makan kat kedai pecel lele, dan saya suka ajaklah sesiapa kawan saya akan banyak luah. Ustaz sebut nama tu free marketing tu. Saya akan banyak luah. Saya meluah pada orang tu ubat untuk diri saya sebenarnya. Okay, menarik. Okay Ustaz, tu soalan pertama. Dah masing-masing dah panas dekat sini. So, tadi saya Chong yang ni, Ustaz Chong yang ni. Betul tak? Mana? Tadi sama yang mana ni Boleh lah kita hentam ya. Kita hentam ya. Okay, bismillah. Satu Okay, soal. Saya ambil yang ni Okay. Ustaz lu baca untuk Ustaz. Ini untuk saya. Antara perkataan maaf, tolong dan sayang, yang mana satu paling susah untuk kita ucapkan dan kenapa? Antara perkataan maaf, tolong dan sayang, yang mana satu paling susah untuk kita ucapkan dan kenapa? Kalau saya rasa yang paling susah untuk saya cakap ialah tolong lah. Sebab saya adalah seorang yang cepat rasa bersalah. Dan saya sangat rasa bersalah bila nak minta tolong pada orang. Saya suka tolong orang, tapi nak minta tolong kat orang tu saya rasa bersalah. Berat lah. Saya rasa berat sebab saya takut membebani orang tu. Okay. Tu kalau saya lah. Maaf dengan sayang senang je. Okay, saya wow. Tak jujur, saya dalam hati saya tak ada musuh dengan sesiapa. Orang yang benci saya sekalipun, wallahi saya maafkan. InsyaAllah. Itu tanda jiwa tenang tu Ustaz. Alhamdulillah. Memaafkan orang. Alhamdulillah. Kalau saya pula, saya susah nak sebut sayang tu. Dia ada isteri ke? Mungkin lah. Saya dah ada isteri. Okay. Anak. Ada lah tu. Tapi betul lah, memang sayang tu bagi saya mahal. Tapi saya akan express sayang saya dengan perbuatan saya. So kalau orang yang kenal saya, dia tahulah macam mana perbuatan saya express tu, dia tahu sebenarnya saya sayang dia. Soalan kita pula. Terbalik. Jika anda mempunyai 3 permintaan untuk dimakbulkan, apakah 3 perkara tersebut? Wah, susah soalan dia. Okay, as of now lah. First, saya nak diberikan satu minta doa saya. Ni kat dunia ke kat akhirat? Sentap ni dekat dunia. So 3 permintaan dunia yang kita nak lah. Okay, dunia. Dua-dua. Okay, first saya nak diberikan saya nak mudah urusan. Saya nak sangat mudah urusan. So setiap kali diberikan satu perkara, saya akan minta dekat Allah mudah urusan. Moga serius setiap kali. Yang kedua, saya doa pada Allah lah. Macam aku teringin nak merasai satu nikmat kekayaan once in my life lah. Financial freedom lah. Mungkin lebih pada tu terpulang lah kan. Janji dapat bantu ramai orang. Sebab kita ni kalau nak bantu dalam dakwah sekalipun, dakwah is dakwah, duit juga is duit. So kalau kita nak berdakwah tak ada duit pun susah juga. Kedua. Yang ketiga, saya sebenarnya nak jodoh yang baik lah. Amin. Sebab bagi saya sebenarnya zaman sekarang ni jujur cakap susah nak cari insan yang baik. Saya pun bukan baik sangat kan. Cuma nak cari orang yang baik tu susah. Ramai tapi susah lah. Susah. InsyaAllah. Step flat. InsyaAllah makbul tu. Amin insyaAllah. Ustaz pula. 3 permintaan untuk dimakbulkan, apakah 3 perkara tersebut? Okay. 3 benda yang saya nak dekat dunia ni. Yang kalau boleh tu saya nak benda tu Ni. Saya macam tahu satu. Jangan. Okay. Tapi itu betul, itu satu. Okay, satu. Okay, itu antara kita je lah. Okay. Okay, 3 benda yang saya nak. Pertama sekali, saya nak misi-misi tarbiyah sentap ni Allah izinkan terrealisasi . Faham. Which is saya nak tarbiyah sentap ni menjadi saluran dakwah, tarbiyah dan hiburan Islami pilihan anak muda. Nombor satu. InsyaAllah. Yang pergi mana-mana, orang nak berubah, orang tahu ada tarbiyah sentap. Untuk memudahkan orang berubah, ada website tarbiyah sentap untuk orang cek hukum hakam, masalah-masalah kehidupan. Nak dengar lagu-lagu yang sedap-sedap, yang bermanfaat, tarbiyah sentap. Nak tengok short film, movie-movie, tarbiyah sentap. Nak baca buku-buku yang best, tarbiyah sentap. Betul? So tarbiyah sentap ni menjadi macam satu kit start untuk orang berubah. Orang nak berubah, pergi tarbiyah sentap. Amin ya Allah. Amin. Itu saya punya baik kali lah saya doa benda tu. Satu kan. Yang kedua ialah Allah kekalkan tim saya. Wallahi saya sayang tim saya. Dan nak buat bisnes ni tough.
especially bab kewangan. Dan saya sangat takut lah sebenarnya bila dah tak ada duit tu dan terpaksa bagi tahu pada staff, guys, ini kita sampai sini je. Saya terpaksa tutup buat sementara waktu disebabkan masalah kewangan. Itu sebenarnya benda yang paling saya takut. Paling saya takut. Dan paling saya tak berani sebenarnya. Semalam saya sembang adik saya. Panjang lebar kita bincang pop. Dah habis meeting, tiba-tiba adik saya pegang saya macam ni. Nin, satu je Nin, aku nak pesan kat kau. Jangan takut untuk lepaskan orang. Ish. Okay. Sebab bila Anin melepaskan orang, boleh jadi benda tu lebih baik untuk orang tu dan lebih baik untuk Anin. Jangan takut. Faham? Tapi itu yang saya takut. Sebab saya sangat sayang tim saya, wallahi. Masya Allah. So saya doa ke Allah, ya Allah, kekalkan dan kembangkan tim Tarbiyah Serentak. Amin. Sebab bagi saya, mereka tu keluarga kedua saya lah. Dan yang ketiga, benda yang saya paling nak ialah anak-anak saya tu jadi anak yang soleh-solehah lah. Dan mendapat jodoh yang baik juga. Sebab saya risau anak saya. Isteri saya tak risau sebab saya tahu isteri saya sangat baik. Isteri saya ni adalah orang yang bagi saya one in a billion. Billion Saya sangat hormat dia dan saya sangat respect pada dia. So saya tak risau dengan isteri saya. Tapi saya risau anak saya besar nanti jadi apa. So saya doa, ya Allah, kau peliharalah iman, takwa, dan kau peliharalah anak-anak saya dari segala godaan. Allah. Itulah tiga yang saya paling nak minta. Sip baik. Sebab ada anak tu kan. Okay, last. Sebab tak adil lah dua deck. Kita ambil betul-betul random lah Ustaz. Kita ambil betul-betul random Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini saya nak tanya Ustaz personally. Okay, bismillah. Saya ambil satu Boleh. Ceritakan satu kisah childhood memories yang tak boleh dilupakan Ustaz. Childhood memory yang tak boleh dilupakan. Betul. Ayah saya pernah cakap dalam kereta. Ayah saya dalam kereta dengan mak saya, selalu kalau kita orang jalan, dia orang akan bercerita. Cerita kisah ni. Kisah apa tu? Macam kisah Nabi, kisah sahabat, kisah-kisah pengajaran lah basically. Dan ada sekali tu ayah saya cakap, Anin, besar nanti Anin jadilah penulis. Anin tulis buku himpunan kisah-kisah Abah. Basically lah macam tu kan. Dan saya tak expect hari ni saya jadi penulis. Walaupun saya tak buat buku tu lagi, himpunan kisah-kisah Abah tu. Tapi sebenarnya dalam buku saya dah pun tulis hampir semua kisah yang ayah saya pernah cerita pada saya. Masya Allah. So, benda ni menjadi pemangkin untuk saya sebagai ayah juga. Kita kena banyak bagi visi misi pada anak-anak kita. Wahai anak, satu hari nanti anak akan jadi macam ni. Anak akan jadi macam ni. Benda tu nampak macam kecil, tapi benda tu sangat besar. Sebab kadang-kadang anak-anak ni dia orang tak tahu nak jadi apa. Betul. Tapi bila mak ayah pandu, memberi semangat, walaupun hanya cakap benda tu sekali je, boleh jadi itulah yang terrealisasi. Masya Allah. Itulah childhood memories yang tidak boleh dilupakan lah. Masya Allah. Okay, terima kasih Ustaz Anin. Kita jangan ke mana-mana. Ada satu lagi segmen yang kita akan beri pada you guys selepas kita lihat insyaAllah. So, berehat seketika. Kembali selepas ni. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin orang yang menyantuni anak yatim masuk ke dalam syurganya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini. Nabi menunjukkan dua jari baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga. Bagaimana sedekah kepada anak yatim ni begitu dekat dengan Nabi. Dalam masuk syurga, dekat pula dengan Nabi, seronoknya. Tapi berapa banyak perlu sedekah dan dekat mana patut kita salurkan?
Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin yang sedang menjalankan kempen tajaan barangan basah kepada anak yatim. Ya, ada 5 buah rumah yang mereka sasarkan untuk sediakan bekalan makanan setiap bulan secara konsisten. Bagaimana anda ingin bantu mereka dan turut serta? Anda boleh menyumbang mengikut kemampuan, tak kisah berapa ringgit sekalipun, ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah ni. Ingat, semai pahala di dunia untuk kita tuai hasilnya di akhirat nanti. Jom sama-sama kita masuk syurga dengan membantu mereka. #kebajikan tanpa sempadan. Alhamdulillah guys, kembali bersama saya Anik Muhai dalam podcast Borak Tarbiyah bersama dengan panel kita Ustaz Adnan Ruslan. Ustaz, InsyaAllah kita dah relax daripada game tadi, hangat-hangat kan. Kita dah telusuri jiwa hidup kita masing-masing. Dan saya nak tanya balik pada soalan kalaulah Ustaz Adnan ni bukan penceramah, Ustaz nak jadi apa? Nak jadi guru tahfiz. Selain daripada guru tahfiz, bukan daripada Ustaz lah, tu lain. Imam. Imam juga. Saya minat mengajar sebenarnya. Saya pernah jadi guru. Passion saya pada mendidik lah, basically. Sebenarnya sebelum saya buat tarbiyah seltab, saya pernah hantar resume jadi imam masjid. Alhamdulillah, diorang tak perasan resume saya tu. Kalau tidak mungkin saya dah tak ada tarbiyah seltab ni, saya dah jadi imam dah. Okay. Okay, faham. So Ustaz akan jadi imam lah, kita ambil Imam ataupun guru di sekolah-sekolah tahfiz lah, di madrasah. Kalau macam bidang lain, macam chef ke? Tak minat. Tak minat Tak minat. InsyaAllah memang bidang Islamik lah. InsyaAllah. Okay. Sebut tentang tarbiyah sentab. Bila orang dengar, ini soalan ada soalan daripada dari direct message. Susah betul nak explain bahasa Inggeris. Saya Inggeris bukan pandai sangat. DM. DM senang cerita kan. Dia kata bila orang dengar tarbiyah sentab, memang sentab je. Nak nasihat-nasihat perlu sentab Cuba saya explain betul ke sebenarnya? Pertama, tarbiyah sentab tu bukanlah cara. Sentab tu respon. So, kadang-kadang kita cakap lembut-lembut pun sentab juga. Betul tak? So, sentab tu respon, bukan cara. Bukan cara. Kenapa saya buat tarbiyah sentab? Sebenarnya saya berinspirasi daripada satu ayat Quran. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, Innamal mu'minuna alladhina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bila mereka dengar nama Allah, hati mereka kan sesentak bergetar. So tanda iman ialah bila kita baca Quran, bila kita dengar nasihat, bila kita baca buku-buku dakwah, kita akan sentak. Betul. Itu je maksud saya. Tarbiyah sentak ni lah tarbiyah yang akan menyentap jiwa kita. Bukanlah tarbiyah dengan cara maki hamun orang. Tidak. Betul. Dengar tu. Itulah sebenarnya DM daripada saya dapat kan. Kalau Q&A pun saya buat dekat talk saya, dia akan tanya, tarbiyah sentak ni memang sentak juga. Jadi sentak itu adalah respon, bukan cara. Jadi mungkin saya naklah mutiara kata daripada Ustaz sebelum kita akhir ni kan. Kalaulah ada satu pesanan yang Ustaz nak semua followers TS ni tahu, apa dia? Buatlah dakwah. Buatlah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Sebab kalau dakwah tidak dibudayakan, maksiat akan menjadi normal. Kalau tak ada orang yang nak ajak orang ke arah kebaikan dan cegah kemungkaran, akhirnya maksiat ni akan menjadi normal dan maksiat ni akan menjadi budaya masyarakat. Dan benda tu yang terjadi sekarang. Sekarang ni kalau kita nak tegur member kata apa? Acah halim lah, acah baik lah. Betul tak? Maknanya, diorang dah anggap orang baik ni tak normal. Yang normal ialah orang yang bermaksiat lah. Betul tak? Kenapa benda ni terjadi? Sebab dakwah tak dijalankan. Sepatutnya yang patut kita rasa pelik ialah orang yang buat maksiat. Pelik. Tapi hari ni orang yang solat 5 waktu yang pelik. Orang yang tutup aurat yang pelik. Pelik lah dia ni. Acah-acah ustazah pula. Tak ikut trend lah. And sebab apa? Sebab sekarang ni dakwah dah tak menjadi budaya. Maksiat yang menjadi budaya. So, kalau berterusan macam ni, salah hormat. InsyaAllah. Dan Nabi bila diutuskan, apa tugas Nabi? Dakwah. Menyuruh manusia pada Allah. Dan berkat dakwah Nabi, Alhamdulillah, dunia berubah. Dan kalau kita nak jadi macam tu, kalau kita nak dunia berubah, kita kena sama-sama bangkit buat dakwah dengan segala kemampuan yang kita ada, walaupun kita sendiri banyak kelemahan. Wallahualam. Ingat,
Biar orang kata kita ajak alim lah. Dengan kita najik kape. Ayat tu bagi saya sentak buat saya lah. Kadang saya malam nak buat dakwah, saya fikir balik, betul juga kan. Okay. Soalan yang terakhir. Ada lagi. Okay. Tadi kita, saya rasa saya nak tujukan pesan-pesan Ustaz tadi untuk semua golongan masyarakat. Lelaki perempuan campur lah. Tapi saya khususkan pesan Ustaz kepada lelaki. Dan kali ni saya nak minta Ustaz tegur. Dan mungkin beri pesanan pada muslimat ataupun golongan-golongan wanita khususnya di sosial media di luar sana. Silakan Ustaz. Kepada para wanita di luar sana, malu ni mahkota wanita. Saya nyanyi ke? Nyanyi sikit. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Okey. Itu je lah tu. Tapi benda tu betul. Tanda keimanan seorang wanita adalah sifat malunya tinggi. Tapi kalau malu dah hilang, dah mula tayang-tayang gambar, gedik-gedik, gelak-gelak, heboh-heboh kat media sosial, kacau-kacau laki. Benda ni penyakit sebenarnya. So kepada para wanita, tinggikan sifat malumu. Jual mahal. Yes, mungkin bila korang jual mahal, bila korang jaga diri, korang tengok macam tak ada orang nak kat korang. Tapi sebenarnya bukan tak ada orang nak kat korang. Tapi sebenarnya Allah pelihara korang daripada orang-orang jahat ni. Laki-laki jahat tak kacau perempuan baik. Ada berani laki jahat nak kacau-kacau perempuan baik? Tak berani, diorang takut. So, kalau korang jaga diri korang, percayalah insya-Allah Allah akan hadirkan lelaki yang menjaga diri korang juga untuk menjadi jodoh korang. Jangan tagih perhatian lelaki sangat. Jangan tagih sangat. Okay, kita jaga diri kita jadi baik. Bila sampai masanya nak kahwin, baru atur jalan. Lah mak bapak carikan ke, kawan carikan, guru carikan ke. Ataupun kalau kita ada berminat pada seseorang, kita minta orang resikkan ke. Be professional. Tapi jangan jatuhkan maruah dan jangan hilangkan sifat malu dalam diri itu. Faham. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Anin buat pesan khas untuk muslimat di luar sana. Dan insyaAllah sedikit sebanyak, banyak sebenarnya Ustaz kongsikan yang boleh kita jadikan teladan. Dan bagi saya, mutiara kata Ustaz Anin ni kita boleh gunakan untuk kehidupan seharian, untuk recap balik diri kita. Dan Alhamdulillah, kita dah habis dah di penghujung rancangan podcast Borak Tarbiyah untuk tajuk kali ini, Sejarah Penubuhan Tarbiyah Sentap sebenarnya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan ke mana-mana, cewa kan. Bukanlah jangan ke mana-mana, maksudnya kita akan bersiaran lagi insyaAllah. Boleh lagi Ustaz, satu episod ke lagi boleh InsyaAllah bila roja je. Di lain masa, bersama saya Ani Muhai dan juga panel-panel seterusnya di podcast Borak Tarbiyah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Ani Muhai, signing off.